عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita mulakan kuliah pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tengah hari ini. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu, iaitu salah satu daripada majlis yang mendapat keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tapi nampaknya pada hari ini tak ramai kira ramai yang bercuti. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita nak sambung perbincangan, perbahasan mengenai kita menggunakan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin, ataupun dalam bahasa Arabnya Tahdzibun Nufus fi Tartibid Durus, yang dikarang oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Dan kita berada pada tajuk ataupun pada bab yang ke-16, hak-hak kaum muslimin dan hal yang berkaitan dengannya. Baik, untuk bab ini kita dah bincang kepada tajuk yang pertama, iaitulah hak-hak kaum muslimin. Okey, dan untuk tajuk pertama ni kita dah sampai kepada hadis yang ke-5 pada kuliah yang lepas. Okey, so pada tengah hari ini insya-Allah kita akan sambung dengan hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7. Kemudian kita masuk kepada bab ataupun kepada subtopik yang baru. Okey, baik. Sebelum tu nak boleh dengar suara saya dengan jelas? Minta apa respon sikit? Boleh Ustaz. Boleh suara jelas. Slide yang dipaparkan okey, clear? Ya, clear Ustaz. Okey, baik. Jadi kita teruskan pada tengah hari ini dengan hadis yang ke-6. Kita masih lagi dalam tajuk hak-hak kaum muslimin. Baik, hadis yang ke-6 hadis yang ke-6 ni berbunyi Haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim, haddatsana Sa'id bin Sulaiman, haddatsana Hushaim, akhbarana Ubaidullah bin Abi Bakrin ibni Anas an Anasin radhiyallahu anhu qal. Ya, dalam kitab kita dia bermula daripada yang berwarna hitam di sini ya. So dalam kitab kita bermula di sini. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman
أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, kita lihat kepada terjemahan. Maksudnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman atau yang dizalimi. Seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, saya akan menolongnya apabila dia dizalimi. Apa pendapat tuan jika dia berbuat zalim? Bagaimana saya boleh menolongnya? Ya, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu menghalang atau mencegahnya daripada melakukan kezaliman. Sesungguhnya perkara sedemikian merupakan pertolongan kepadanya. Hadis di dalam Imam Al-Bukhari, kitab Al-Ikrah, nombor hadis 6952. Baik. Jadi dalam hadis ni kita dapat tahu bahawa Nabi mengisyaratkan kepada kita, ya, Nabi menjelaskan kepada kita mengenai topik yang kita bincang ni, iaitu hak-hak kaum muslimin. Di antara salah satu daripada hak kaum muslimin adalah kita kena membantu orang yang melakukan kezaliman. Ya, membantu orang yang melakukan kezaliman. Baik. Maka Nabi SAW telah, ya, menjelaskan kepada kita dalam hadis ni mengenai apabila Nabi kata, ya, bila Nabi sebut kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman, ya, iaitu, ya, tolonglah saudara kamu yang melakukan perbuatan zalim atau yang dizalimi. So kita nampak dekat sini, ya, ada dua situasi. Situasi yang pertama, Nabi kata kena tolong orang, kena bantu, kena tolong sekiranya saudara kita ni melakukan kezaliman. Kita kena tolong dia. Satu. Kemudian Nabi sebut antara hak kaum muslimin juga adalah kena bantu saudara kita yang dizalimi. Ya, bila Nabi sebut macam ni, maka sahabat, ya, mendengarnya, dan ada seorang lelaki dia berkata kepada Nabi, ya, dia kata, ya Rasulullah, kalau seseorang itu, kalau saudara kita ni, saudara se-Islam ni dizalimi, maka saya pasti akan membantunya. Dan yang ini pun yang kita faham. Kalau kita jumpa seseorang, saudara kita, sahabat kita, dia dizalimi, kita akan membantu dia. Tapi yang dia tak faham adalah apabila Nabi kata
kena bantu saudara kita yang melakukan perbuatan zalim. Saya rasa yang ini pun ramai di kalangan kita yang mungkin bila baca hadis ni baru kita dapat ilmu ni. Ya? Nabi sebut kena bantu, tolonglah saudara kamu yang melakukan perbuatan zalim. Adakah maksudnya kita sama-sama bersubahat dengan dia, berkompromi dengan dia, berkomplot dengan dia untuk melakukan perbuatan zalim tersebut? Adakah macam tu? Ya, yang ni yang sahabat dengar ni, sahabat tak jelas. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan. Kata Nabi, sabda Nabi, cara ataupun yang dimaksudkan dengan membantu orang yang melakukan perbuatan zalim ni adalah macam mana? Kamu menghalang. Kita kena menghalang atau mencegah orang itu daripada melakukan perbuatan zalim. Itu maksud membantu. Jangan kita salah faham baca hadis ni, kita bimbang, ada yang ambil separuh hadis ni, dia kata Nabi suruh tolong orang yang melakukan kezaliman, kita tolong dia, dan kita kena tolong orang yang dia zalimi. Maka kita tak baca sampai habis. Kita kata, mungkin orang tu menganiaya orang, kita pun sama-sama aniaya dia. Sama-sama join dengan dia. Sebab kita kata Nabi suruh. Bukan. Tengok hujung hadis Nabi kata, maksud menolong orang yang melakukan perbuatan zalim adalah kita menghalang orang itu, mencegah orang itu supaya dia tidak melakukan kezaliman. Itu maksud menolong orang yang berbuat zalim. Dan dikategorikan sebagai hak umat Islam. Jadi bila kita baca hadis ni, kita jelas pada hari ini, yang pertama, kalau ada di kalangan kita yang dizalimi, kita bantu dia. Sebab dia dizalimi. Sebagai contohlah, sahabat kita di Palestin, sahabat kita di Rohingya, yang ditindas sebagainya, kita kena bantu mereka. Satu. Dan yang ni yang kita faham. Baik. Dan yang kedua adalah yang ni jarang kita buat. Tak ada pun promosi, buat iklan untuk bantu orang yang buat zalim. Macam mana nak bantu dia? Kita kena bagi nasihat dengan dia. Kita kena berusaha halang dia. Kamu jangan buat benda tu. Dia ni orang Islam sama kita, tapi kita nampak dia suka buat benda yang zalim, yang mendatangkan mudarat kepada orang lain, kan? Jadi kita kena pergi jumpa dengan dia, bagi nasihat dengan dia, cari jalan supaya dia tak buat perbuatan zalim yang tersebut. Jadi hari ni bila kita faham ni, so tugas kita dua benda tu lah. Baik. Kalau nak bincang tentang perbuatan zalim ni, banyak. Saya boleh kategorikan kepada dua jenis. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Baik. Apa maksud orang yang menzalimi diri sendiri? Maksudnya adalah orang itu tidak melaksanakan perintah, arahan, suruhan Allah Subhanahu wa taala dan ataupun syariat Islam. Tidak melaksanakan suruhan ataupun perintah yang ada dalam syariat Islam. Maksudnya dia menzalimi diri dia sendiri. Zalim diri dia. Sebab bila dia tak ikut arahan, dia mengingkari arahan, maka dia akan mendapat dosa. Dan di hari akhirat dia akan diazab.
ini merupakan perkara yang zalim kepada diri dia sendiri. Jadi hari ni tanggungjawab kita bila kita nampak sahabat kita dia menzalimi diri dia sendiri, dia tak sembahyang, dia suka melakukan perbuatan fitnah dan seumpamanya, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk membantu dia, mencegah, menghalang supaya dia tak buat perkara tersebut. Satu. Dan yang kedua adalah kezaliman kepada orang lain. Yang ni yang biasa kita fahamlah. Dan kita juga kena bantu supaya orang tu tidak menzalimi orang lain. Ini hadis yang pertama. Saya rasa sangat dalam hadis ni. Kalau kita duduk faham betul-betul, teliti hadis ini, insya-Allah satu panduan yang sangat hebat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu hadis yang pertama. Kita sambung dengan hadis yang kedua. Ya, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, sambung dengan hadis yang kedua, hadis yang ketujuh. Hadis yang terakhir dalam subtopik yang pertama. Kita baca yang berwarna hitam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Ini hadis yang ke-7. Baik. Hadis ini bermaksud, hadis ini telah pun diriwayatkan daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Yang mana maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Janganlah kamu semua saling hasad dengki. Wala tahasadu. Satu. Jangan hasad dengki. Yang kedua, jangan saling menipu dalam jual beli. Tanajashu. Kita ambil secara umum dulu. Kita baca terjemahan dulu. Yang pertama Nabi kata, janganlah kamu semua saling hasad dengki, saling menipu di dalam jual beli, saling membenci dan saling berpaling. Janganlah seseorang daripada kalian melakukan jual beli ke atas jual beli orang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya
tidak boleh menghinanya dan tidak boleh merendahkannya. Takwa itu ada di sini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu melakukan dosa apabila dia menghina saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim ke atas Muslim yang lain adalah haram pada darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Birru Was-Sillatu Wal-Adab nombor 2564. Al-Birru kebaikan, Was-Sillatu menghubungkan hubungan persaudaraan, Wal-Adab dan adab. Ya, dalam kitab Sahih Muslim. Baik. Kalau kita lihat kepada hadis ni, ya, satu hadis yang Nabi menjelaskan kepada kita satu penjelasan yang cukup sempurna. Kata Nabi, janganlah kalian saling hasad dengki. Nombor 1. Ya, tidak boleh ada hasad. Okey, hasad ni apa? Ya, hasad ni maksudnya kita nak kebaikan yang ada pada seseorang itu hilang. Itu hasad. Kita nampak seseorang itu dia dapat satu nikmat, satu kebaikan. Hasad ni kita nak biarlah dia hilang daripada orang tu. Tapi kalau kita nampak ya seorang tu dapat kebaikan dan kita pun kita rasa jealous, kita pun nak usaha untuk jadi sama macam dia, itu namanya ghibtah. Ingat dia punya perbezaan dia hasad dengan ghibtah. Ghibtah ni kita nampak ya ni kawan kita dia ada kebaikan, dia naik pangkat sebagainya kan. Jadi kita pun berusaha untuk jadi macam dia. Dan kita tak berniat pun nikmat yang ada pada dia tu hilang. Biarlah dia dapat tu, kita nak sama macam dia. Itu namanya ghibtah. Tapi kalau hasad dengki ni, kita nampak seorang tu, jadi kita nak kita doakan ke ataupun lintahlah hati kita, biarlah dia memang tak layak untuk dapat benda tu, biarlah benda tu hilang dekat dia. Itu namanya hasad. Hasad ni dilarang oleh Rasulullah. Satu. Nabi kata yang kedua adalah janganlah saling menipu dalam jual beli. Penipuan di dalam jual beli. Ya? Baik. Yang ni banyak berlaku. Ni musim COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Kita beli menggunakan platform online, ada di kalangan penjual yang menipu pembeli. Dan ada juga di kalangan pembeli yang menipu penjual. Yang ni banyak kes. Ya, kita kesian kadang-kadang yang menjadi rider. Ya, food panda ke apalah, sama ada food elephant ke apa ke, terpulanglah ya, yang orang tu pesan barang untuk hantar ke sekian-sekian alamat, dia pun penghantaran pergi hantar sampai ke alamat tu, tiba-tiba tak ada orang yang nak ambil, dan nak buat pembayaran. Ini kita kata salah satu bentuk penipuan. Ya? So Islam melarang sama ada penipuan itu dilakukan oleh pembeli ataupun penipuan itu dilakukan oleh penjual. Tak boleh. 2. Yang ketiga Nabi sebut, jangan saling membenci. Ya?
jangan saling membenci. Wala tabaghadu. Wala tabaghadu. Tak boleh saling membenci. Tak boleh. Kita disebut dalam Islam kena saling berkasih sayang. Ya, itu yang disuruh dalam Islam. Tak boleh ada perasaan membenci. Dan yang keempat adalah jangan saling berpaling. Maksudnya kalau datang tak nak bersemuka, tak nak bertegur sapa. Ataupun kalau lalu si A ni pergi sebelah kanan, si B ni pergi sebelah kiri. Dia tak boleh untuk nak bersama-sama, duduk sekali bersembang. Dia berpaling satu sama lain. Jadi 4 perkara ni dilarang oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi sambung lagi. Ya. Janganlah seseorang daripada kalangan kamu melakukan jual beli ke atas jual beli orang lain. Yang ni berlaku tak? Ada. Ya. Katakanlah si penjual, si pembeli pertama, ya, dia dah beli satu barang dengan penjual. Kemudian datang pembeli kedua, dia offer pula harga yang paling, ni dah berlaku akad jual beli ni. Maka pembeli kedua datang, dia tawarkan kepada penjual harga yang tinggi. Harga yang tinggi. Sebab dia nak barang tu. Dengan harapan bila letakkan harga yang tinggi, maka penjual tadi akan membatalkan jual belinya dengan pembeli yang pertama dan akan menjual kepada dia. Yang ni pun dilarang dalam Islam. Ini kena tengoklah, ya, dalam isu yang macam ni. Tak boleh. Ya, itu dilarang. Sebab kalau nak cerita tentang muamalat ni, ya, dalam kitab-kitab fiqh, ya, punya banyak huraian. Tapi cuma kadang-kadang kita kurang pendedahan isu-isu muamalat. Baik. Saya bagi satu contoh. Ya, satu contoh. Hari ni ada di kalangan kita yang, ya, yang kita sebut sebagai bai' salam. Mungkin saya nak tanyalah, kita pernah terlibat tak dengan bai' salam? Jual beli secara salam. Ya? Ataupun istilah yang dipakai adalah jual beli secara tempahan. Secara tempahan. Ada tak? Ada. Cuma sebelum kita nak menggunakan kaedah jual beli secara salam ataupun secara tempahan ni, kita kena faham dulu konsep salam tu macam mana. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, bai' salam ni adalah waktu kita tempah barang tu, kita ni sebagai pemodal, kita bayar sepenuhnya. Bayar sepenuhnya amount itu. Kemudian selepas berlalu masa yang dijanjikan, maka pihak penjual menyediakan apa yang dijanjikan, yang ditempah. Itu mengikut dalam mazhab Syafi'i. Okey, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Untuk nak bagi faham sikit ni. Ini contoh yang berlaku, kita kata mungkin ada kekeliruan di kalangan kita. Sebagai contoh, kita tempah baju. Ya, tempah baju. Okey. Sepasang katakan harganya RM50. Pergi kedai tempah baju. Okey. Waktu kita tempah, adakah kita bayar sepenuhnya harga tersebut, RM50? Ataupun kita hanya bayar hanya RM20? Nanti bila siap nanti, baru kita bayar yang baki. Mengikut mazhab Syafi'i, bai' salam ni adalah waktu kita pergi tempah tu, kita kena bayar full amount. Katakanlah tukang jahit kata,
harganya RM50. Waktu tu bayar terus RM50. Dan dia kata dalam masa 2 minggu, siap. Nanti 2 minggu, kita pun datang ambil. Itu bai' salam dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau bayar hanya RM10 ataupun RM20, nanti waktu siap baju, kita pergi ambil dan kita bayar baki, itu tidak dinamakan bai' salam. Itu namanya bai' urban. Yang ni yang kadang-kadang berlaku perbezaan. Maka kata dalam mazhab Syafi'i, kalau buat macam tu, maksudnya kita hanya bayar RM10, nanti bila siap nanti baru bayar baki, dan kita akad atas dasar tempahan bai' salam, maka jual beli itu tidak sah. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Syafi'i. Baik. Tetapi di dalam mazhab yang lain, contohnya Hanafi. Mazhab Hanafi sebut bahawa bai' salam dengan cara macam ni boleh diterima. Ya, dalam mazhab Hanafi, bai' salam yang macam ni, yang bayar sedikit ataupun sebahagian, dan bila siap nanti baru kita bayar secara keseluruhan, maka disebut bahawa dia adalah akad yang sah dan diterima. Jadi hari ini kita menggunakan konsep tempahan yang berdasarkan istilah bai' salam tu, kita tak gunakan berdasarkan kepada Syafi'iyah, tapi kita mengikut dalam mazhab yang lain. Dan ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri membenarkan kaedah ini. Itu contohlah bab yang berkaitan dengan muamalat. Dia ada banyak lagi isu lain. Tapi kalau kita kembali kepada hadis ni, maka Nabi kata, janganlah seseorang daripada kamu melakukan jual beli atas jual beli orang lain. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi kata, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain dan dia tidak boleh menzalimi. Ini hak yang kena kita tunaikan. Tidak boleh menzalimi saudara kita. Kemudian tidak boleh menghina. Jangan sekali-kali menghina saudara. Saudara se-Islam. Dan tidak boleh merendahkannya. Nampak tak kat sini? Perkara-perkara tegahan yang perlu kita beri perhatian. Jangan buat benda ni. Jangan zalimi orang lain, jangan hina orang lain, jangan rendahkan orang lain, jangan beli, jangan melakukan jual beli atas jual beli orang lain. Yang atas tu, tak boleh ada hasad dengki, tak boleh menipu, tak boleh benci membenci. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi, lalu baginda menyatakan at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Maka Nabi sebut, cukuplah seseorang itu melakukan dosa apabila dia menghina saudaranya sesama Muslim. Jadi yang disebut oleh Nabi tadi itu, tak boleh menghina, merendah, menzalimi. Kalau buat, maka orang itu akan dikira melakukan perbuatan dosa. Dan yang hujung tu Nabi kata, setiap orang Muslim, dia ke atas Muslim yang lain adalah yang pertama haram. Haram dari segi darah. Maksudnya kita tak boleh membunuh orang Muslim yang lain.
dan kita kehilangan salah seorang daripada pakar dalam bidang pertanian, ya, yang tinggal di Bangsa, Dr. Wan kan, yang telah terbunuh. Okey, Islam kata haram, tak boleh bunuh. Kemudian yang kedua, Islam kata haram pada harta. Haram harta ni maksudnya umat Islam tak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak, tanpa keizinan. Dan yang ketiga, haram pada maruah. Tak boleh menjatuhkan maruah orang lain dengan apa cara sekalipun. Ni ya. Ini adalah hak-hak dan tanggungjawab yang perlu diberikan perhatian dalam perkara ini. Baik. Apa pengajaran hadis ni? Yang pertama sekali adalah Islam mengharamkan hasad dengki. Islam mengharamkan hasad dengki. Islam mengharamkan pembelian atas pembelian saudara yang lain. Sebab ia merupakan perbuatan yang khianat. Ya, ia merupakan perbuatan yang khianat. Dan pengajaran yang akhir adalah Islam juga mengharamkan seseorang itu membunuh saudaranya, merosakkan harta saudaranya, mengambil harta, mencuri dan menjatuhkan maruah saudara. Jadi dalam hadis ni kalau kita perincikan, kalau kita senaraikan, jelas ya, menunjukkan perkara-perkara yang perlu diberikan oleh umat Islam. Baik, selesai tentang bab yang pertama. Okey, saya nak sambung dengan bab yang berikutnya, iaitulah menghormati ulama, orang yang lebih tua dan mereka yang mempunyai kelebihan, dan mengutamakan mereka daripada yang lain. Okey, baik. Kita tengok. Yang pertama, Syekh Yusuf An-Nabhani membawakan ayat Al-Quran. Ya, membawakan sepotong ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, baik, maksudnya iaitu katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan adalah orang-orang yang berakal sempurna. Baik, saya nak ajak hari ini kita semua cuba tengok ayat ni. Okey? Okey. Saya nak minta kita cuba renung, cuba perhatikan. Dekat sini adalah yang pertama sekali Allah soal manusia. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah tanya manusia, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Okey. Kalau kita perhati kepada ayat ni, cuba tengok. Allah tanya, kemudian Allah tidak bagi jawapan. Ada tak jawapan dalam ayat ni? Maksudnya Allah tanya, Allah suruh kita yang jawab. Kita sendiri yang kena jawab. Allah tak bagi jawapan. Ini salah satu kita sebut uslub. Uslub ni maksudnya method, kaedah yang digunakan dalam Al-Quran. Ada soalan yang ditanya kemudian dijawab. Tapi ada soalan yang Allah tanya, Allah tak jawab. Manusia yang kena jawab. Okey, satu. Yang kedua Allah sebut dekat sini adalah hal yastawil ladzina ya'lamun. Ni perkataan ni. Adakah sama orang-orang yang mengetahui? Baik. Soalan kita adalah tahu apa?
tahu tentang apa? Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Baik, soalannya adalah tahu tentang apa? Baik. Nak jawab soalan ni, kena rujuk kepada kitab tafsir. Ulama tafsir menyatakan maksud orang yang tahu apa ni adalah, maksudnya adalah tahu tentang Allah. Tahu tentang Allah. Okay. Sebab apabila seorang itu kenal Allah, tahu Allah Ta'ala, maka dia akan menyebabkan manusia ni akan melakukan amal-amal soleh dan dalam hatinya ada perasaan takut dan mengharap. Ini disebut dalam kitab-kitab tafsir. Tahu apa? Mengikut tafsiran para ulama, tahu dekat sini adalah kenal, tahu mengenai Allah, kenal Allah Ta'ala. Yang mana bila manusia kenal Allah Ta'ala, maka dia akan menyebabkan manusia tu melakukan amal-amal yang soleh. Bila kita kenal Allah, kita akan taat kepada Allah, kita akan buat apa yang Allah suruh. Satu. Dan bila kita kenal Allah Ta'ala, maka dalam hati kita ni ada perasaan takut dan mengharap kepada Allah Ta'ala. Ini perkataan ya'lamun, tahu. Ya, mengikut tafsiran para ulama tafsir. Satu. Dan yang kedua juga, maksud tahu dekat sini, ya, yang dikatakan tahu dekat sini, ya'lamun ni, satu, kenal Allah, dan yang kedua, kenal wahyu. Tahu tentang wahyu. Ya. Jadi nak tahu tentang wahyu ni maksudnya kita kena belajar. Belajar, dia wahyu ni dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Jadi maksudnya kita ni disuruh supaya belajar Al-Quran, belajar hadis. Jadikan Al-Quran, jadikan hadis sebagai rujukan, panduan dalam hidup. Jadi adakah sama orang yang faham Quran, faham hadis dengan orang yang tak tahu? Itu soalannya. Yang tadi itu, adakah sama orang yang kenal Allah dengan orang yang tak kenal Allah? Maka jawapannya berbeza. Ya? Jadi bila kita faham Al-Quran, bila kita faham hadis, maka kita akan yakin dengan banyak perkara yang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Antaranya keyakinan kepada hari akhirat. Dalam Quran, dalam hadis disebut tentang akhirat. Percaya kepada azab kubur, percaya kepada syurga neraka, percaya kepada hisab. Ini berkenaan dengan akhirat. Nak tahu benda ni, manusia tak boleh berfikir, tak dapat. Tapi dia ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dijelaskan oleh para ulama kita. Sebab kalau tak dijelaskan, kita baca kadang-kadang kita tak faham. Ulama ambil daripada para sahabat ambil daripada Rasulullah untuk menjelaskan perkara yang macam ini. Ini ayat yang pertama. Ya? Baik. Saya tak nak ulas panjang yang tu, kita pergi kepada hadis. Mungkin sempat satu hadis saja. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah An Abi Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlam
wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Baik, hadis yang pertama Nabi sebut, ya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meluruskan bahu-bahu kami sewaktu hendak solat, dan baginda bersabda, samakanlah saf-saf solat dan janganlah berselisih. Istawu, istawu, kan, istawu, samakanlah saf-saf solat dan janganlah berselisih. Jika kalian berselisih, maka hati-hati kalian akan tidak sependapat. Ini hikmah, ya, meluruskan saf dan merapatkan saf. Kita cerita yang akan datang insya-Allah. Orang-orang yang dewasa dan berakal di dalam kalangan kalian hendaklah berada berhampiran dengan saya. Ini susunan saf. Ya. Kemudian orang-orang yang berikutnya iaitu kanak-kanak. Kemudian orang-orang yang berikutnya iaitu khunsa, dan akhir sekali ialah perempuan. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab solat nombor 432. Jadi hadis ni yang pertama Nabi nak jelaskan kepada kita adalah dalam solat kena luruskan saf. Orang yang tidak meluruskan saf, tidak menyamakan saf, maka hatinya dia tidak ada kesatuan. Wahdatul qalb. Salah satu nak bina kesatuan hati adalah melalui solat berjamaah. Dalam solat berjamaah itu diluruskan saf. Ini akan membina kesatuan hati. Konsep menurut Islam. Selain daripada kita buat team building sebagainya, itu satu metod, satu kaedah. Tapi Islam ajar kita suatu benda yang tak perlu keluarkan kos. Tak payah buat khusus kos. Hadir solat berjemaah dan luruskan saf. Maka Nabi sebut dia akan ada wahdatul qalb, kesatuan hati. Boleh membawa satu misi yang sama, objektif yang sama. Dan yang kedua Nabi kata adalah susunan saf. Ya? Imam, di belakang imam ni adalah orang yang dewasa, kan, orang yang dewasa dan berakal, kemudian kanak-kanak, kemudian di belakang kanak-kanak itu kaum wanita, kaum khunsa dan wanita. Ini susunan saf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak bincang yang kedua ni, nanti insya-Allah kita bincang dalam siri yang akan datang. Baik, saya buka masa lebih kurang 10 minit. Kalau ada persoalan, ada kemusykilan, insya-Allah nak chat pun boleh. Okey. Saya nak jawab sikit soalan hari ini bila ada ramai yang viral tentang isu bila kita solat berjemaah di musim COVID ni secara saf yang renggang. Ada macam-macam komen lah tentang isu ni. Ya, saya rasa ramai, mungkin kita pernah dapat video dan seumpamanya. Okey, baik. Saya nak sebut yang pertama sekali. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak baca isu ni, boleh pergi kepada laman web Pejabat Mufti Wilayah, ya. Ada dijelaskan. Ini saya buat sedikit penerangan ringkas. Ya. Okay. Sebelum tu saya nak sebut, ya, yang memviralkan ini, yang mengucapkan ini, kan, yang menyebut isu ni yang pertama sekali itu adalah, pertamanya dia adalah pandangan peribadi. Satu. Ya, itu pandangan secara personal. Sedangkan yang dikeluarkan fatwa oleh pihak kerajaan itu adalah satu pandangan secara kolektif yang melibatkan banyak pihak dan orang-orang yang pakar. Saya bagi contoh. Sebelum kerajaan Malaysia ataupun mufti di setiap negeri itu
nak keluarkan, nak gazetkan fatwa ni, dia akan panggil pakar. Dan pakar tu terdiri daripada pelbagai bidang. Ambil contoh, yang pertama, pakar dalam bidang agama. Okey, dalam bidang agama pula ada banyak kategori. Ada pakar dalam bidang fiqh, ada pakar dalam bidang usul fiqh, ada pakar dalam bidang hadis, ada pakar dalam bidang Al-Quran. Maka dipanggil benda ni, ataupun dipanggil mereka semua yang pakar ni, dan juga dipanggil pakar dalam isu semasa. Hari ni dia berkaitan dengan kesihatan. Maka dipanggil doktor yang pakar. Duduk dan bagi keterangan, bincang. Hasilnya itulah fatwa yang difatwakan sekarang. Solat dalam ada secara penjarakan. Tapi yang diviralkan, orang yang bercakap dalam video sebagainya, dia bercakap atas kapasiti dia seorang. Adakah dia menguasai ilmu usul fiqh? Adakah dia pakar dalam bidang fiqh? Adakah dia pakar dalam bidang hadis? Adakah dia pakar dalam bidang Al-Quran? Adakah dia pakar dalam bidang kesihatan? Jadi kalau kita nampak yang itu pun, satu aspek pun kita nampak penjelasan yang macam itu. Satu. Yang kedua, kita tengok pula negara-negara yang memfatwakan fatwa ini. Sembahyang secara penjarakan berjemaah dalam situasi pandemik ini. Dia bukan melibatkan negara Malaysia sahaja, tapi seluruh dunia. Kita pergi ke Arab Saudi, fatwa yang sama. Kita pergi ke negara Mesir. Di Mesir ada sebuah institusi pendidikan agama yang paling ulung di dunia, Al-Azhar. Di sana ada Syekhul Azhar, seorang yang sangat hebat ilmunya. Mesir, fatwa yang sama. Syria, fatwa yang sama. Kalau kita pergi ke negara Eropah, dia ada majlis fatwa Eropah, sama fatwa. Pergi ke negara China, majlis fatwa di China pun sama. Seluruh dunia. Jadi kita nampak dekat sini bahawa dalam mengeluarkan fatwa tentang isu ni, kan, para ulama kita mengambil kira pelbagai aspek. Tengok dalam dua perkara tu pun kita dah nampak. Kita dah jelas. Okey? Okey. Kalau jelas dari segi hukum pula, mungkin masa kita pendek, saya tak sempat. InsyaAllah, pada minggu depan, saya akan jelaskan isu ni. Kalau nak ambil dari segi nas Al-Quran, nas hadis tentang penjarakan sosial. Apa kaedah yang dipakai? Ini memang jelas. Telah dinyatakan oleh para ulama kita dalam isu ni. Okay, kalau saya sebutkan ringkas. Adakah, apa hukum merapatkan saf dalam sembahyang? Dia tak sampai kepada rukun. Orang yang tak merapatkan saf dalam situasi biasa, dia tak dapat pahala berjemaah. Solat berjemaahnya sah. Okey, itu aspek satu. Dalam aspek yang lain, kalau kita merapatkan saf dalam situasi sekarang, kita akan mudah mengikut pakar kesihatan, dia menjadi asbab untuk orang tu dijangkiti penyakit. Bila penyakit boleh bawa kepada kematian. Antara nak dapat pahala yang sunat tadi dengan kematian, yang mana yang lebih besar? Kematian itu lebih besar. Kita kena elakkan sebab dalam hadis sebut, ada kaedah fiqh sebut, ad-darar yuzal. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Apa mudaratnya? Penyakit yang boleh bawa kepada kematian. Salah satu cara nak mengelakkan adalah melalui penjarakan. Ini nas yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan isu ini. Tapi bila orang tu bercakap atas satu bidang ilmu tidak dikaji dengan menyeluruh, maka dia akan boleh membawa kepada kekeliruan di dalam masyarakat. Sampai yang sebut ini mazhab WHO. Saya rasa kita kena tengok dalam konteks yang lebih luas.
isu-isu yang macam ni. Ya, Allahu a'lam. Baik, saya buka soalan lah. 1-2 minit kalau ada nak tanya, boleh soal, kalau nak chat pun boleh tak bahagian chat. Ada soalan? Semua diam ni tengah hari ni. Ada? Tak ada Okey, kalau tak ada, saya rasa itu saja yang boleh kita share, kita kongsi ilmu kan. Mudah-mudahan insya-Allah kita sambung lagi hadis-hadis yang berikutnya dalam bab yang kedua ni dalam siri yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat manfaat untuk kita kongsi sama-sama apa yang kita perolehi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika